Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Lenor, bernombor metrik 276772. Saya selaku Ketua Kumpulan 11 dan ahli kumpulan yang lain akan membincangkan tajuk kearifan tokoh tempatan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofi bin Ismail, nombor metrik 276572. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zakiri bin Muhammad, nombor metrik 276577. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Nazira binti Nur Hisham. Nombor metrik saya 276609. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Gaddafi bin Bashu, nombor metrik 276767. Hai dah, Assalamualaikum. Saya Nur Amira, nombor metrik 276637. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ketokohan ialah seseorang yang mempunyai bidang kepakaran khusus seperti politik, kebudayaan, agama dan lain-lain, serta mendapat sokongan kekuatan peribadi yang menjadikan tokoh tersebut disegani dan dihormati oleh pihak lain. Ketokohan di Malaysia turut dipengaruhi pada zaman sebelum dan selepas tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Kebanyakan tokoh pada masa tersebut banyak memperjuangkan hak dan memartabatkan aspek sosio-ekonomi dan kebudayaan maupun pendidikan. Lanjutan pada itu, pemilihan tokoh kali ini banyak dipilih berdasarkan ketokohan dan kewibawaan tokoh tersebut memartabatkan bahasa kebangsaan di Malaysia. Okey, fokus utama menjadikan kajian ini adalah untuk mengenal pasti pengalaman dan latar belakang kearifan tokoh ikon bahasa. Yang kedua adalah memberikan temu bual secara kajian berkumpulan data dan menganalisis hasil kajian temu bual. Yang ketiga adalah mendedahkan kesedaran kepada para pelajar dan masyarakat tentang amalan kepenggunaan bahasa Melayu. Yang keempat adalah menganalisis data-data sumbangan tokoh bahasa dan perhubungan masyarakat. Puan Datuk, objektif temu ramah diadakan ialah untuk memartabatkan bahasa Malaysia. Okey, yang kedua ialah perbincangan kajian bersama tokoh ikon yang kami pilih. Yang ketiga ialah impak kajian terhadap masyarakat dan negara. Yang keempat pula sumbangan kajian. Kumpulan kami Sebulat Suara telah memilih subjek kajian iaitu Datuk Aznil Haji Nawawi berdasarkan personaliti dan juga kearifan beliau di dalam bidang pengacaraan lebih daripada 30 tahun dan juga menjadi sumber inspirasi anak muda negara. Dan berikut adalah sedutan perkongsian kami terhadap subjek kajian. Sebelum memulakan temu ramah ini yang lebih panjang, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nadia Nazira binti Nur Hisham. Mewakili rakan-rakan perjuangan saya ialah Cik Zakiri, seterusnya Cik Amira, Cik Danish, Cik Gaddafi dan terakhir sekali ialah Cik Sofi. So yang ada sama saya juga ada saya punya pengurus Cik Akmal. Baik. Pak Nil adalah pelajar jurusan ekonomi dan pentadbiran Universiti Melaya. Ya, pada tahun 1984, mak ayah korang pun tak lahir lagi ketika itu. Ya, Pak Nil telah pun menjadi siswazah jurusan ekonomi dan pentadbiran di Universiti Melaya. Dan Pak Nil ambil pengkhususan bahagian pentadbiran awam. Pak Nil tahun 1991, Pak Nil bekerja di Syarikat Sistem Televisyen Malaysia Berhad sebagai wartawan siaran yang tak ada kena-mena dengan pelajaran yang Pak Nil belajar di universiti. Memang tak ada sangkut paut. Pak Nil ambil bahagian penyiaran dan Pak Nil bekerja sebagai wartawan di TV3. Pemilihan kepentingan tokoh yang kami
kaji adalah satu, penguasaan kemahiran bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah berpengetahuan luas dalam bidang pengacaraan. Yang ketiga adalah bergiat aktif dalam acara amal dan kempen kemasyarakatan. Pak Nil sebenarnya terkejut apabila dilayangkan surat bahawa Pak Nil dilantik sebagai penerima untuk ikon bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka hanya memberi pengiktirafan kepada mereka pejuang-pejuang bahasa. Pak Nil tak pernah pun sebelum ini mengetahui bahawa kerja Pak Nil sebagai pengacara TV dilihat, dianalisa, ditonton dan juga selidiki. Tahun 2003 Pak Nil terlibat dengan Astro. Jadi Astro Pak Nil terlibat dan bekerja untuk Akademi Fantasia. Dan apabila Akademi Fantasia bermula, tahun pertama, tahun kedua 2004, Pak Nil menjadi pengacara pertama di Malaysia yang diberikan kontrak panjang. Kontrak panjang maknanya 10 tahun. Kaedah kajian. Okey, 4 kaedah kajian yang digunakan pakai dalam memastikan kajian ini dapat dilakukan dengan sempurna. Okey, yang pertama melalui internet. Berbagai maklumat diperoleh berkaitan kajian yang dilakukan melalui internet. Okey, yang kedua ialah melalui temu bual yang dilakukan secara atas talian. Okey, menggunakan aplikasi Zoom. Kami menggunakan temu bual secara atas talian ni adalah kerana dengan keadaan pandemik yang berlaku di negara kita sekarang. Okey, yang tidak boleh dilakukan secara bersemuka. Okey, yang ketiga adalah melalui penyelidikan terhadap biodata dan personaliti tokoh yang dipilih. Okey, dan yang terakhir kaedah kajian adalah melalui hantaran memo atau surat kebenaran temu bual. Boleh Dato' ataupun boleh Pak Nil berkongsi tentang diri ataupun serta pengalaman sepanjang kerjaya Dato' Aznil berada pada tahap sekarang. Soalan saya, apakah yang Dato' Aznil lakukan untuk membina kesedaran terhadap generasi sekarang? Pak Nil. Kesalah. Saya nak bertanya, apakah reaksi Dato' Pak Nil selepas Pak Nil menerima anugerah tokoh ikon bahasa yang disampaikan oleh Persatuan Linguistik Malaysia? Apakah harapan Dato' Aznil terhadap penguasaan bahasa Malaysia pada masa akan datang? Seterusnya, antara butiran rakaman hasil kajian ini iaitu pembangunan jati diri sosial dalam masyarakat, pendidikan awal kepada golongan pelajar. Kita boleh masuk negara China ke, kalau kita pergi negara China duduk 2-3 bulan kita dah coceh bahasa dia. Ya. Tetapi itu tidak bermakna bila kita balik kita dah coceh pula bahasa kita dengan orang Malaysia. Begitu juga kalau kita masuk sosial media, kita coceh kerana waktu buat gedebing bahasa mereka. Bila jumpa dengan Perdana Menteri, takkan kau nak gunakan bahasa tu juga? Kalau ikutkan daripada rancangan hiburan, umpamanya daripada rancangan hiburan, peranan Pak Nil mendidik generasi akan datang, itu orang mungkin tak nampak ya. Sebenarnya jangan dilihat daripada konten yang Pak Nil buat dalam rancangan hiburan, tapi dilihat daripada usaha yang Pak Nil lakukan. Inilah sebenarnya yang Pak Nil kata Pak Nil boleh ajar generasi akan datang. Pak Nil tak pernah rasa penat, walaupun usia Pak Nil makin meningkat. Pak Nil mahukan sesuatu pembuka jalan baru. Pak Nil tidak mahu menjadi pengikut. Pak Nil mahu menjadi pendahulu.
Pak Ni mau jadi pemimpin, orang yang memimpin, membuka pintu baru, membuka peluang. Berikut hasil perbincangan soalan kajian yang kami perolehi hasil rakaman bersama tokoh Datuk Azni. Antaranya ialah yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar negara, dan yang kedua, bahasa menyatu padukan rakyat dan masyarakat. Dia berbeza gurauan, bahasa singgahan, bahasa kalau Twitter dia panggil ciapan. Bahasa ciapan lain. Gigil tak kalau tiba-tiba berdepan dengan Perdana Menteri? Nak cakap, nak letak bahasa ayat apa, ada awak cakap, buat apa sini PM? Tadi makan apa di le tahu tak leh tanya tak leh, tak boleh, benda tu semua tak boleh. Begitu juga kalau kita berdepan dengan Yang di-Pertuan Agong. Pak ni tengok di kaca TV apabila Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong turun melawat banjir. Jadi bila berjumpa dengan orang ramai bercakap dengan Yang di-Pertuan Agong seperti kawan-kawan. Sememangnya kita sebagai rakyat salah sebenarnya. Aku dilihat sebagai pembawa bendera Dewan Bahasa dan Pustaka untuk ikon bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka hanya memberi pengiktirafan kepada mereka pejuang-pejuang bahasa. Pak Ni tak pernah pun sebelum ini mengetahui bahawa kerja Pak Ni sebagai pengacara TV dilihat, dianalisa, ditonton dan juga selidiki. Sumbangan kajian yang telah kami peroleh sepanjang menyiapkan kertas video ini ialah mempromosikan dan memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda perlu menguasai asas bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Seterusnya, dalam bidang pendidikan, melihat daripada aspek pendidikan, Dato' Azni telah berganding bahu bersama Kementerian Pendidikan sejak tahun 2018 melalui yayasan yang ditubuhkan oleh beliau, iaitu Yayasan Personel. Ini juga adalah pengacara pertama yang memenangi anugerah rancangan buah bicara terbaik Asia, pengacara pertama yang memenangi buah bicara rancangan game show ataupun permainan Asia, pengacara terbaik Asia, pengacara banyak benda yang Pak Ni buka sebagai pengacara. Benda yang pertama Pak Ni buka untuk laluan kepada rakan-rakan pengacara baru. Pak Ni dilatih menjadi dekat universiti kita buat tugasan, assignment kita buat tugasan. Jadi dalam tugasan mesti kita tulis panjang. Kita bukan potong dan tampal, cut and paste. Itu masalah dengan anak-anak sekarang yang banyak potong dan tampal. Mereka tidak mengolah ayat baru. Jadi itu sebab mereka tak pandai untuk buat ayat. Temubual bersama Dato' Azni dapat dirumuskan kepada pelbagai perkara. Antaranya ialah kepentingan penggunaan bahasa Melayu tepat semasa berkomunikasi mampu menyatakan personaliti dan sasah diri seseorang itu. Seterusnya, kita sebagai penutur bahasa Melayu tidak harus memandang enteng kepada bahasa ibunda kita. Sehubungan dengan itu, sememangnya Dato' Azni wajar dinobatkan sebagai ikon bahasa kerana kesungguhan beliau dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Dato' Azni juga menuturkan bahawa pendidikan adalah milik masyarakat dan seseorang itu tidak harus menjadi seorang guru terlebih dahulu untuk mendidik. Dan jelaslah bahawa impak beliau dalam dunia pendidikan dan juga hiburan adalah signifikan. Terima kasih. Berada pada dalam keadaan sebagai seorang pelajar. Pak Ni pernah berada dalam keadaan ilmu tak penuh.
Jadi semua ini Pak Nik lihat sebagai mengutip ilmu lah. Syabas lah kepada anak-anak Pak Nik yang nak kutip ilmu, yang berani kontak Pak Nik. Tetapi itulah dia, kita kena tetapkan kita punya nada, bahasa, pilihan ayat, kataan pada tempat, situasi dan juga orang yang kita berdepan.